KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K di dalam program Bina Upaya Guru, di mana di sinilah platform kita nak berkongsi kepada penonton semua berkaitan dengan perjalanan seorang guru tersebut, bagaimana kita nak membantu mereka meningkatkan kualiti kepimpinan dan juga kemahiran kendiri serta perjalanannya hala tujuannya sama ada menjadi guru biasa, menjadi pensyarah maupun mahu berkhidmat di bahagian pentadbiran. Hari ini satu lagi tajuk yang sama-sama kita akan kongsikan kepada anda semua, khususnya kepada mereka yang baru saja dilantik menjadi pengetua maupun guru besar. Tajuk kita nak bincangkan hari ini program residensi dan immersion Prime. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu Prime, bagaimana ia berfungsi, apa objektifnya. Itulah dia topik-topik akan kita bincangkan pada hari ini bersama-sama tetamu jemputan kita. Berbesar hati saya ingin menjemput ke studio kita hari ini. Kita ada Encik Zairi bin Zainal Abidin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Komparatif Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian Institut Aminuddin Baki. Selamat datang Cik Zairi, terima kasih bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru. Cik Zairi sihat? Okey, terima kasih. Alhamdulillah sihat. Jadi kiranya tidak ada halangan untuk saya terus ke soalan pertama. Boleh? Baiklah, tanpa membuang masa kita nak berbalik kepada anjakan kelima dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Kita nak memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ini ditempatkan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Jadi dalam nak merealisasikan anjakan ini ya Encik Zairi, mungkin ada program-program yang telah dilaksanakan ataupun yang sedang dilaksanakan bagi kita nak bantu pengetua, kita nak bantu guru besar ataupun dalam ringkasannya PGB yang baru saja dilantik dalam proses permulaan mereka menjawat jawatan. Mungkin ada yang macam terkejut, terus naik jadi pengetua selepas berlakunya proses kursus dan sebagainya. Jadi apakah program yang telah dirangka, yang telah disusun untuk membantu golongan ini? Silakan Cik Zairi. Baik, terima kasih Nisa. Sama-sama. Jadi bila kita melihat kepada anjakan kelima tu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempat di setiap sekolah. Jadi seperti mana yang disebut tadi salah satunya mungkin bila mereka ni sebelum ni belum pernah menjawat jawatan sebagai pemimpin sekolah, orang nombor satu di sekolah. Jadi mungkin ada kejutan Jadi di pihak KPM di bawah IAB lah diberi amanah. Jadi kita telah merangka program yang kita panggil sebagai program residensi dan immersion atau kependekannya lah Prime. Jadi Prime ini adalah satu program transisi transisi pengetua guru besar dalam kita nak menyediakan mereka menyedia dan memantapkan kompetensi lah sebagai pemimpin sekolah kerana mereka bila dilantik sebagai pemimpin sekolah jadi kita ada perkara-perkara yang perlu mereka lihat perlu mereka laksanakan terutamanya kerana mereka ni adalah kumpulan pemimpin yang baru saja menjawat jawatan jadi program ini bertujuan untuk memberi bimbingan kepada PGB lantikan baru, disebut sebagai lantikan baru lah dalam proses mereka menjawat jawatan bagi kali pertama. Ini kali pertama mereka menjawat jawatan. Jadi kita ada program dia memberi bimbingan. Jadi kerana apa kita melihat PGB ni mereka ni memerlukan satu bentuk bimbingan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan. Jadi kita istilahkan bila bimbingan itu berbentuk hands on lah. Supaya mereka ni bukan setakat teori saja. Mereka boleh baca nak jadi pemimpin tetapi secara hands on. Dan yang mana mereka perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan hal ehwal dalaman sekolah lah seperti iklim dia, budaya dia dan bagaimana nak mengurus dan memimpin dalam menjalankan tugas mereka lah. Baik, saya fikir ini adalah seperti yang disebutkan tadi oleh Encik Zairi, program transisi untuk membantu mereka untuk mengadaptasi kepada jawatan baru, tanggungjawab baru yang digalas mungkin lebih besar daripada apa yang biasa mereka lakukan. Dan juga kita nak lihat apa dia objektif Prime ini dilaksanakan. Baik. Jadi bila kita dah ada program ni objektifnya ialah satunya ialah
membantu PGB Lantikan Baru ni mengenal pasti ya, kerana sebelum ni mereka telah didedahkan dengan latihan dari segi teori-teori kepimpinan, teori-teori pengurusan. Jadi mereka bila berada di sekolah secara realiti ni lah ya, jadi untuk mereka kita bantu mereka untuk mengenal pasti bidang-bidang pengurusan dan kepimpinan yang di sekolah yang ditadbir. Lain sekolah dia lain. Ya, mungkin teori kata macam ni. Ya, tapi bila mereka berada di sekolah, tentunya mereka akan menghadapi keadaan yang pada saya macam baru dan sangat berbeza. Ya. Kemudian menapasti mereka mengatasi iklim. Ya. Selalunya sekolah ni dia ada bentuk budaya. Ya. Bagaimana perjalanan sekolah. Ya. Jadi dan dari satu sekolah ke sekolah yang lain tentunya berbeza. Jadi kalau seseorang itu dilantik pada satu sekolah dia perlu kenal pastilah bagaimana keadaan sekolah itu sekelilingnya supaya membantu mereka dalam mengurus dan memimpin sekolah. Kemudian mereka juga program juga membantu mengenal pasti bidang-bidang pengurusan yang kritikal. Mungkin bila mereka ambil alih, ada bidang-bidang yang perlu ditambah baik dengan segera, dengan segeralah ya, supaya mereka boleh merancang dan membuat inisiatif untuk memastikan perkara itu dapat diselesaikan. Kemudian dalam masa yang sama, kerana ini adalah satu program yang berbentuk bimbingan, jadi kita menyediakan ruang dan peluang kepada PGB Lantikan Baru berbincang dengan SIP Plus ataupun School Improvement Partners yang merupakan pegawai pembimbing yang berada di pejabat pendidikan daerah. Ya, dan juga selain daripada itu pihak pensyarah IAB juga akan membantu mereka lah. Kita ada sesi follow up nanti dengan kumpulan PGB ini berkaitan dengan pengurusan kepimpinan sekolah. Baiklah, saya percaya setiap sekolah itu situasinya berbeza. Mungkin apa yang dia belajarnya begini, huruf A, sampai di sekolah masalah huruf B pula. Jadi bagaimana mereka nak tackle masalah tu, nak menyelesaikan dan juga memberi solusi kepada apakah yang perlu ditambah baikkan di setiap sekolah tersebut. Baiklah, kita nak bertanya dengan lebih lanjut, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K serta tetamu kita hari ini Encik Zari bin Zana Abidin membincangkan topik kita program residensi dan immersion ataupun prime. Kita fokuskan kepada mereka yang baru saja dilantik sebagai pengetua malah sebagai guru besar juga. Tapi kita nak berbalik kepada perbincangan kita sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat, Encik Zari. Daripada penjelasan Encik Zari, saya rasa saya dapati apa yang saya dapat lihat, tujuan prime dilaksanakan, objektif dan sebagainya, program ini telah pun disusun dengan baik. Cantik-cantik telah disusun satu bentuk latihan yang sistematik orang kata. Jadi boleh Encik Zairi kongsikan dengan penonton di Didik TV bagaimana program ini dijalankan untuk memastikan mereka yang dihantar ke sekolah ini adalah pemimpin yang betul-betul berkompetensi, yang berkualiti. Silakan Encik Zairi. Baik, terima kasih Nisa. Sama-sama. Jadi bila sebut tadi anjakan memastikan yang kelima tu memastikan pimpinan bersetinggi. Jadi kita perlu ada satu program yang betul-betul boleh membantu mereka lah kerana kita nak pegang itu. Jadi prime ni sebenarnya dilaksanakan dalam 3 fasa. Dan merangkumi tempoh selama lebih kurang 13 bulan 13 bulan. Yes, setahun 1 bulan lah. Lama ya. Lebih kurang lama juga, tapi lama tak lama juga dah tu Betul. Jadi dalam fasa pertama tu kalau 3 fasa pertama tu jadi PGB yang bakal dilantik mereka akan menjalani program dipanggil residensi. Yang mana dalam satu tempoh iaitu tempoh sebulan di satu sekolah yang dikenal pastilah yang mana mereka ni akan menerima bimbingan dan latihan daripada PGB sekolah residensi yang sedia ada. Baik. Ini persediaan mereka sebelum mereka betul-betul menjawablah. Kalau ikutkan dari segi apa yang kita rancang, ketika residensi ni mereka ni belum lagi menjawat jawatan PGB itu. Belum secara rasmi. Secara rasmi. Tapi adakah mereka akan dihantar ke sekolah mereka sendiri atau ke sekolah yang telah ditetapkan? Itu bergantung kepada apa yang dilaksanakan oleh pihak JPN sendirilah. JPN mungkin dah kenal pasti sekolah-sekolah tertentu dan mereka boleh buat
residensi, supaya dia akan lebih cepat untuk mengenal pasti keadaan sekolahnya, supaya mereka boleh buat persediaan. Baik, itu fasa pertama. Bagaimana dengan fasa kedua? Bagaimana mereka beralih ke fasa kedua? Jadi dalam fasa kedua ni mereka dah menerima surat watikah. Watikah yang mana mereka telah ditempatkan di satu sekolah. Jadi yang pertamanya mereka akan dipanggil untuk berkursus di IEB, di bawah keluaran IEB lah. Dan sekarang ni kita laksanakan kursus itu di lokasi masing-masing lah, ikut negeri. Dan mereka akan melalui kursus selama 4 hari. 4 hari. Dalam 4 hari ni kita akan berikan, dia lebih ke macam refresher lah, mereka tu telah belajar persediaan media pimpin sekolah. Jadi kita refresh sikit, lepas tu kita tambah dengan apakah bentuk perancangan-perancangan yang mereka boleh laksanakan. Jadi maknanya selepas mereka berkursus, mereka ni akan digandingkan dengan SIP tadi, SIP Plus tadi, School Improvement Partners, yang mana mereka akan dibimbing dalam satu tempoh, lebih kurang dalam 6 bulan. 6 bulan ni sebenarnya untuk kita melihat bagaimana bimbingan itu berjalan, dan apakah perkara-perkara yang ataupun bidang-bidang yang kita kena pasti. Kadang-kadang nanti saya akan terang yang kemudian nanti. Ada perkara yang memang dalam kalangan PGB itu dia dah boleh handle lah. Mungkin organisasi dah okey, tapi mungkin bidang-bidang yang lain. Jadi di situ kita boleh kena pasti. Jadi fokusnya kepada ada 9 bidang sebenarnya. 9 bidang berdasarkan standard kompetensi Kepengurusan Sekolah Malaysia lah, SKKSM. Itu fasa kedua. Tapi saya tertanya, adakah tempoh 4 hari dan tempoh 6 bulan yang disebutkan tadi itu termasuk dalam tempoh 13 bulan secara keseluruhannya? Betul, termasuk. Termasuk. Supaya kita nak melihat kesinambungan lah. Dia daripada satu fasa tu, dia akan bergerak ke fasa-fasa yang berikutnya. Kemudian selepas itu fasa ketiga pula, bagaimana perkembangan pengetua dan juga guru besar baru kita ni? Jadi itu selepas mereka dibimbing dalam fasa kedua oleh SI Partners ni. Jadi dalam fasa ketiga ni pihak IEB akan melaksanakan kita tersebut sebagai tindak susul lah. Tindak susul selepas mereka telah dibimbing, untuk kita melihat apa lagi yang boleh kita bantulah. Sebenarnya kita nak dalam fasa kedua tu kita mendapat maklum balas daripada SIP, mengatakan pengetua guru besar ni macam ni, prestasi mereka. Lepas tu mungkin ada bidang-bidang yang boleh kita mantapkan lagi. Itu sebab dalam fasa ketiga ni kita buat tindak susul supaya kita boleh tambah baik apa yang mereka mungkin ada kekurangan lah. Kerana dalam tempoh yang mereka lalui itu mungkin nak melihat kepada bidang-bidang berkaitan dengan pengurusan dan kepimpinan itu, jadi mungkin masa yang terlalu singkat lah. Jadi pensyarah IEB akan turun dalam tindak susul ni. Pensyarah IEB akan turun untuk bertemu dengan PGB ni lah. Jadi kami ada tempoh 6 bulan. 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan tu kita turun, mungkin tak cukup sekali kita turun lagi untuk memberi bimbingan, jadi kita menggunakan pendekatan coaching and mentoring lah. Coaching and mentoring. Mana coaching and mentoring ini bukanlah kita nak cari silap, tapi kita lebih melihat bagaimana mereka boleh membangunkan diri mereka dan meningkatkan prestasi lah. Baik. Walaupun mungkin ada sedikit cabaran yang dihadapi, pastinya coaching and mentoring ini membantu lagi pengetua dan guru besar baru ini untuk mencari solusi bagaimana nak menghadapi cabaran sebegitu seandainya berlaku ketika mereka menjawat jawatan di sekolah yang telah ditetapkan. Baiklah, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM Bina Upaya Guru. Penonton Didik TV KPM, tajuk yang kita sedang bincangkan program residensi dan immersion
Prime dalam Bina Upaya Guru. Terima kasih masih menonton bersama saya Nisa K dan tetamu saya hari ini Encik Zairi. Kita nak teruskan dengan soalan seterusnya. Saya kira setiap latihan, setiap program yang telah dirangka pasti ada rangka-rangka penilaian dan pentaksirannya. Bagaimana mereka ini dinilai, bagaimana kita lihat sejauh mana pencapaian mereka setelah menjalani program dan juga kursus yang telah ditetapkan dan juga disusun untuk mereka ini. Jadi bagaimana kita melihat proses penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan Prime ini, Encik Zairi? Silakan. Baik, terima kasih Nisa ya. Jadi sebenarnya dalam Prime ini kita tidak ada satu bentuk penilaian yang khusus ya, kerana kita tak adalah kata penentu besar ni dia lulus atau tidak lulus. Baik, tak ada huruf ABC. Tak ada ABC ya. Jadi bentuk apa yang kita sebut penilaian tu. Pasal kita ada satu instrumen yang mana lebih kepada melihat kepada progres lah, progres kepimpinan mereka ni. Pada mula mereka menjadi penentu besar sehingga ke tempoh yang kita lihat dalam fasa yang ketiga itu ya. Jadi mereka ni dikesan Prime PGB baru ni dikesan melalui penguasaan 7 elemen kepimpinan sekolah berdasarkan standard kepimpinan PGB baru Prime. Ya, kita telah menetapkan ada 7 standard buat masa ini yang melihat bagaimana mereka itu memimpin sekolah. Ya, yang pertama dia bermula dengan kepimpinan strategik. Ya, kerana ini salah satu keperluan bagi seorang pemimpin ya. Kerana nak memimpin sekolah tu mesti ada perancangan dia dan sebagainya, bukan saja ad hoc saja ya nak melaksanakan sesuatu. Kemudian kepimpinan instructional. Ini memang sudah semestinya sebagai seorang pemimpin di sekolah, kerana dia kena memberi panduan kepada warga sekolah ya, kepada mereka yang di bawah mereka lah. Baik. Kemudian kepimpinan budaya, bagaimana mereka ni membentuk budaya ya sekolah itu. Bila mungkin orang dulu cara budaya lain mungkin orang baru ni macam mana cara pula ya untuk melaksanakan budaya dia. Kemudian kepimpinan sumber manusia ya. Di sekolah tu ada guru-guru, ada guru-guru pelongkanan ya. Dan juga anggota pelaksana lah, yang mana mereka kena bangunkan juga mereka. Kerana mereka ni akan menyokong kepimpinan dan pengurusan pengetua atau pengurusan tersebut. Kemudian kepimpinan pengurusan. Ya, pengurusan ni maknanya mereka kena bagaimana cara mereka mengurus ya sekolah itu sendirilah. Ya, dari segi perkembangan keperluan aset dia, keperluan bilik derjah ke dan sebagainya ya. Tentu kena mengurus dengan baiklah ya. Kemudian kepimpinan pengurusan luar, ini kita tidak boleh nafikan ya, sekolah itu dia tidak terdiri sendiri. Dia perlu juga penglibatan daripada pihak luar, terutamanya PIBG. Ya, jadi mana mereka nak memimpin, nak mengendalikan hubungan dengan PIBG ni pun satu perkara yang serius lah. Ya, kita tak mau ada konflik ya, itu antara yang kita lihat lah. Kemudian kepimpinan mikropolitik ya, bukan masuk politik ya, tetapi lebih kepada hubungan ya dalam satu pasukan ya, antara guru dengan pemimpin itu ya, bagaimana pemimpin itu mengenal pasti ya, bagaimana kemahiran ya, kelebihan seseorang guru itu digunakan dan dimanfaatkan di sekolah. Ya. Jadi pengesanan program ni kita buat berbagai cara lah. Satu cara ialah kita minta PGB itu sendiri menilai diri dia. Ya, daripada 7 elemen tu, bagaimana mereka melihat diri mereka dari segi strategik, kepimpinan strategik ni, bagaimana mereka rasanya ya, supaya daripada situ nanti kita boleh daripada situ nanti kita berlandaskan apa yang kita lihat dan kita boleh bantu mereka ya. Dan juga maklum balas daripada dalam fasa kedua tu SIP Plus itu juga mereka akan memberikan maklum balas pada kami di pihak IAB, supaya ada perkara-perkara yang daripada mungkin daripada 7 elemen itu yang mereka belum menguasai sepenuhnya. Jadi kita boleh bantu mereka lah. Itu kita rancang begitu. Yes. Betul. Tujuan utama untuk membantu mereka menjadi lebih baik sebagai seorang pemimpin di sekolah. Kita dah banyak membicarakan tentang Prime, objektif, bagaimana dilaksanakan, pentaksiran, penilaian dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh rumuskan di sini, Cik Zairi, berkaitan dengan topik Prime kita pada hari ini? Baik, jadi Prime ini kerana dia adalah salah satu
perkara yang kita ataupun inisiatif yang kita kalau dalam Pelan Pengembangan Pendidikan Malaysia PPPM itu sendiri, ya, kita dah rangka dan kita laksanakan, ya, kerana yang ini adalah bertujuan untuk membimbing, ya, dan membantu pengutua besar lantikan baru. Ya, kerana orang baru ni kita perlu, ya, dan masa yang sama kita nak untuk merealisasikan anjakan tadilah. Ya, jadi kadang-kadang orang yang mula-mula menjawat ni, walaupun mereka ni telah pun melalui satu proses persediaan dan sebagainya, ya, tapi kali pertama tu mungkin apa yang suka saya sebut yang awal tadi lah, kejutan itu, kadang terkejut, ya, mungkin sekolah mereka tak ada masalah, tapi bila mereka jadi pengutua besar tiba-tiba ada sesuatu isu, dia kata tak sama dengan apa yang mereka belajar contohnya. Jadi ini adalah satu inisiatif yang boleh membantu mereka lah, ya, pemimpin sekolah ini membangunkan mereka sebagai pemimpin berprestasi tinggi itu. Encik Zahri, memandangkan waktu ni sangat-sangat cemburu dengan kita. Kita telah pun tiba di penghujung sesi Bina Upaya Guru kita hari ini. Jadi sedikit harapan Encik Zahri terhadap program residensi dan immersion prime yang telah kita bincangkan, mungkin kepada pengetua maupun guru besar yang menonton kita di sini pada hari ini. Silakan. Baik, jadi harapan kita lah supaya program prime ini, kita teruskan, ya, kerana sebenarnya program ni lebih berbentuk sebagai macam coaching mentoring jugalah. Ya, kalau dulu memang ada program ini, tetapi dia mungkin melihat kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja, ya, ataupun ada negeri buat, ada negeri tidak buat, ya. Tapi kemudian ni sekarang ni kita laksanakan di bawah KPM, mana kita rancang secara sistematik, supaya mereka semua yang dilantik, yang baru dilantik, kita minta mereka untuk mengikuti program ni, supaya boleh kita bantu lagi. Baik, insya-Allah semoga lebih ramai pengetua dan guru besar baru kita dapat lahirkan, mereka yang berkepimpinan tinggi dan berkualiti. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara dan cabang untuk mereka meningkatkan lagi, mencukir lagi kebolehan yang ada dalam diri mereka. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zahri bin Zainal Abidin selaku Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Komparatif Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Pusat Penyelidikan dan Penilaian Institut Aminuddin Baki, kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Setinggi-tinggi perhargaan saya ucapkan. Terima kasih juga kepada penonton Didik TV KPM yang setia menonton kami membincangkan topik program residensi dan immersion prime. Terima kasih saya ucapkan. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. KP